Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazir bin Muhammad daripada Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris, Singapura. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung dengan tazkirah ringkas ini daripada kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Mudah-mudahan bermanfaatnya insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah SWT meningkatkan darajat penulis di sisinya, amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Muallif adamallahu nafa'a bihi wa bikum fi dharain, amin. Baik, kita bersambung dalam tajuk pendidikan awal kanak-kanak dalam mengenali Allah SWT. Sebelum kita nak terangkan kepada anak-anak tentang Allah, kita sendiri ibu bapa perlu ada ilmu tentang siapa itu Allah SWT. Antaranya adalah dengan mempelajari sifat 20. Antaranya ada banyak cara, antaranya adalah sifat 20. Taib. Rehat minda, ada pelajar dan ustaz sedang berbicara. Yang pelajar tanya, "Ustaz, macam mana kita nak kenal Allah?" "Ustaz, terdapat banyak cara untuk kita kenal Allah." Pelajar bertanya, "Apakah cara-caranya, Ustaz?" Ustaz menjawab, "Antaranya kita kenal Allah dengan melihat dan menghayati kejadian-kejadian ciptaannya." Tengok, look at the creations of Allah SWT. Manusia, binatang, pohon-pohon, cuaca, apa lagi, planet-planet dan sebagainya. All of Allah's creation. Pelajar tersebut bertanya lagi, "Macam mana tu?" Jawab Ustaz, "Cuba kamu lihat langit, bagaimana ia dicipta dan diangkat ke atas." Dia suruh fikir. "Yelah Ustaz, langit berada di atas tanpa ditongkat, tanpa ada pillars, boleh ada ke atas. Macam mana?" Betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena ingat, hari kiamat nanti akan jatuh. Benda-benda ini akan jatuh. Jadi sekarang ni it's hanging above, bukan pasal gravity lah, apalah. Scientifically okey, tak ada masalah, tapi dari segi akidah, Allah SWT yang melakukan perkara itu dengan izinnya. Segala apa semua dengan izin Allah SWT. Baik, justru mengenali sifat-sifat Allah ini juga membawa kita untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Rasul, dan merupakan salah satu cara untuk mengenal Allah SWT. Dalam kitab-kitab Tauhid disebutkan tentang simpulannya iman yang merangkui 50 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah, kita perlu tahu. 20 sifat yang mustahil bagi Allah, the opposite of yang wajib. 1 sifat yang harus bagi Allah SWT. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, messenger of Allah SWT. 1 sifat yang harus bagi Rasul. Kalau tak, semua orang bedal nak jadi Rasul. "Ustaz, saya boleh jadi Rasul, surah Yasin turun kepada saya. Saya Nabi untuk umat Melayu." Mana ada ni semua? Nak kena tahu, nak kena belajar. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat yang mesti ada pada Allah, yang wajib dipercayai, pasti ada dan tidak menerima tiadanya. Emas, mesti ada. Kalau Allah Tuhan tu tak ada sifat-sifat ini, tak boleh brain. Budak-budak sekarang tak boleh brain, Ustaz. Tak boleh fikir, tak boleh terima otak kita kalau sebagai Tuhan tak ada sifat ini. Kira loophole, tak boleh ada. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan maha suci. Allah sebagai Tuhan tu tak boleh ada sifat 90% saja hebat, 90% saja bijak, 90% saja berkuasa, 90% je boleh hidupkan orang, lagi 10% tak boleh. Tak boleh menghidupkan. 90% je boleh turun rezeki, tak boleh. Allah tu mesti 110%. The most perfect is Allah SWT. Dan maha suci daripada segala sifat kelemahan dan kekurangan. Apa-apa yang berkaitan dengan kelemahan, weakness, kekurangan, tak boleh dikaitkan kepada Allah. Tak layak dikaitkan kepada Allah yang maha agung. Jadi Tuhan yang kita sembah subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak adalah Tuhan yang layak disembah. Kerana dialah yang maha sempurna, dialah suci daripada kelemahan dan daripada segala kekurangan. The all perfect. So the God that you and me are worshipping
is the most perfect. Why should you go for less? Why should you choose less? So faham yang kita solat ni, yang kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, yang kita berdoa rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang kita meminta Allah mahdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini rahmatika syarra ma qadait. Haqqan nashhad ya Allah, itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Jadi bila kita faham konsep ini, kita akan tidak begitu risau. Risaunya kita atas dasar kelemahan iman kita. Kalau iman kita, tengoklah iman para sahabat, iman para nabi-nabi. Makanya ada kisah-kisah nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang soleh untuk fahamkan kita kenapa diorang relax di dalam keadaan bila tak ada apa-apa. Tengok saja Nabi Musa AS ketika lari daripada tak sengaja terbunuh orang, dia dah tak ada apa-apa, rumah tak ada, shelter tak ada, hanya ada pokok dengan air. Kemudian disampaikan kepada dia satu opportunity, satu peluang untuk membantu. Orang perlukan bantuan, dia bantu, tetapi bila dia bantu tu dia tak minta upahan. Dia membantu, kemudian dia balik kepada pokok dan juga air yang dia ada. Dia berterima kasih kepada Allah kerana memberikan dia peluang untuk beramal. Masya Allah, tabarakallah. Ini this is volunteerism, tak minta apa-apa, buat kerana Allah SWT, dan bersyukur dan terima kasih kepada Allah kerana memberikan, masih lagi memberikan kita peluang untuk berkhidmat. Masya Allah, tabarakallah. Who am I to complain, ya Allah? Engkau dah kasih aku pokok untuk teduh, air untuk minum, dah. This is two things that I need, and you are giving it to me. Kemudian what happened after that? Kerana dia bersyukur, Allah tambah lagi. Diberikan isteri, diberikan pekerjaan, diberikan kesenangan hidup. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, ditambahkan lagi. Jadi ceritanya dekat sini adalah banyak bersyukur, insya-Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat rezeki kita, insya-Allah. Amin. Wallahu ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 20 sifat yang wajib bagi Allah terkandung dalam 2 sifat kesempurnaan. Sifat tersebut adalah istighna dan juga iftiqar. Istighna, kaya Allah daripada sekalian yang lain daripadanya, iaitu tidak berkehendak kepada sesuatu. Allah SWT tidak perlukan kita, kita yang perlukan Allah SWT. Allah maha kaya. Macam mana kaya tu, macam mana kaya? Kayanya orang biasa ada 2-3 buah rumah ataupun kereta. Kayanya orang Arab ada banyak hamba. Kayanya Allah SWT, apa-apa yang awak rasa kaya tu semua pemberian Allah SWT. Lagi kaya. Maknanya kita tak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah SWT. Mana milik kita, semuanya milik Dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya Allah tidak menghendaki yang lain menjadikannya dan tidak berkehendak tempat berdiri bagi zatnya. Tidak perlukan apa-apa. Kita yang perlukan. Kita perlukan Allah untuk izinkan kita hidup. Kita perlukan Allah untuk murahkan rezeki kita. Kita perlukan Allah untuk hilangkan sakit kita. Kita perlukan Allah untuk tunaikan hajat-hajat kita. Allah SWT tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk mencipta arasy-Nya. Tidak perlu. Allah boleh buat sendiri, tak ada masalah. Maka maha suci Tuhan daripada tujuan pada sekalian perbuatan dan hukum-hukumnya, dan tidak wajib bagi Allah membuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jadi sifat-sifat ini adalah nanti kita belajar wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini nanti kita masuk lebih mendalam insya-Allah. Yang kedua, iftiqar, yang lain berkehendak ke sesuatu daripada Allah, iaitu yang lain berkehendak daripada Allah untuk menjadikan dan menentukan mereka dengan perkara yang harus. Contoh, manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya. We need Allah SWT. Allah does not need for us, because He is the King of all kings. He is Allahumma salli ala Muhammad. Allah adalah yang maha
Maha kaya lah, kaya. Ambil word kaya tu dah senang faham lah. Dah senang faham. Apa-apa milik kita tu, yang kita rasa milik kita, semuanya milik Allah SWT. Apa-apa yang kita ada, semuanya milik dia. Semuanya atas pemberian dia. Semuanya atas rahmatnya, kasih sayangnya. We are fortunate to have that. So jadilah hamba yang bersyukur, ya. Contoh sifatnya adalah wahdaniyah, qudrah, irada, ilmun, hayyun, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Nanti kita masuk mendalam lagi insya-Allah. Adapun sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah sifat berlawanan dengan sifat-sifat wajib. Maka jelaslah segala sifat kekurangan dan kelemahan itu mustahil dan tidak selayaknya menjadi sifat Allah. Segala kekurangan, this is the formula. Segala kekurangan, segala yang tidak perfect tak layak di-associate to our Allah, to our God, which is Allah SWT. Maha suci Allah. Allah is suci, is apa English suci? Daripada segala sifat-sifat yang mustahil ini. Adapun sifat harus pada Allah ialah Allah bebas menciptakan alam atau meninggalkannya. Up to Allah SWT. Allah nak cipta alam, cipta. Tak wajib bagi Allah mencipta alam ini. Tapi kalau Allah nak cipta, cipta. Allah nak tinggalkan, tinggalkan. Tidak wajib bagi Allah menjadikan makhluknya atau tidak menciptanya. Allah nak cipta makhluk, cipta. Tiada kewajipan. Tiada kewajipan. Ya. Tegasnya Allah itu boleh melakukan semua hal yang mungkin atau boleh juga tidak melakukan. Up to Allah SWT. Kita tak ada nak cakap, Allah, you have to do this. No. You are the servant of Allah. We are the servant of Allah SWT. Kita adalah hamba Allah SWT. Dialah Tuhan. Dialah maha bijaksana, maha perkasa, maha menghidupkan, maha memberi rezeki. Kita tak ada say. Apa ilmu, kita nak action macam mana pun, ada doctorate ke, ada itu ke, ada PhD ke, semua ilmu yang kita ada ni adalah atas pemberian Allah SWT. Kita usaha, disuruh untuk usaha. Kerana Allah dah kasih kita, semua orang dapat brain set yang sama, semua orang dapat 24 jam yang sama. How you use it is up to you. Tapi Allah dah tahu, Ustaz. Qadar. Allah dah tahu urusan Allah. Jangan sibuk urusan Allah. Buat urusan awak. You will be questioned, you will be asked on what you do. You will be accountable on what you do with your time. What we do with our time. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia tidak melakukannya, tidaklah ada sesiapa pun yang boleh memaksa Allah. Dan kalau dia mahu melakukan, tidaklah ada sesiapa pun yang boleh menghalang Allah. So you get to know your Allah SWT. Jadi kita nak kena buat apa, Ustaz? Jalankan tanggungjawab. Sebagai seorang suami, seorang bapa, seorang anak, jalankan tanggungjawab yang baik. Ada masa yang luang, gunakan untuk mendalami ilmu agama, bukan dalami Netflix saja. Sekarang masa awak semua belanja kat mana? Masa-masa kita sekarang sudah habis pada internet, pada movies, pada drama, pada gaming. Kebanyakan yang ini. Tahu Ustaz, saya buat kerja. Alhamdulillah. Tapi niat kerja itu apa? Kalau niat kerja untuk keluarga, insya-Allah pahalanya mendapat. Tapi bukan kerja saja. Mendidik anak, membahagiakan isteri, itu juga priority. Priority. Ya. Dengan kata lain, Allah berbuat menurut kehendak Allah. Whatever Allah wants, Allah boleh buat. Dan whatever Allah does, atas adalah kebijaksanaannya. Maha bijak. Ya? Faham itu. Umpamanya Allah boleh menjadikan suatu makhluknya itu sebagai manusia atau haiwan. Terpulang kepada Allah. Nak cipta manusia, nak cipta haiwan. Terpulang. Allah boleh menjadikan mereka kurus atau gemuk. Terpulang kepada Allah SWT. Kaya atau miskin, mulia ataupun hina, sihat ataupun sakit dan sebagainya. Dan semua yang Allah cipta tu, ingat sekali lagi, atas kebijaksanaan Allah SWT. Allah takdirkan sesuatu adalah untuk kebaikan kita. Kalau Allah tak letak kita di tempat yang itu, kita tak akan dapat jadi lebih hebat. Jadi untuk jadi lebih hebat, Allah akan letak kita pada situasi yang Allah takdirkan. Wallahu a'lam. Terserah kepada kemahuan Allah menjadikan suatu itu menurut kehendaknya. Wallahu ta'ala alam. Jadilah berimanlah kepada Allah SWT. Pertingkatkanlah amal ibadah anda, kita bersama, untuk mudah baik sangka kepada apa jua takdir yang Allah berikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita jumpa lagi mendalami sedikit sebanyak sifat-sifat 20 pada
video yang lain insya-Allah. Wallahu ta'ala alam, jazakumullah khairal jazaa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.